Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin membentangkan pengalaman awal di sekolah yang berlangsung di Victoria Institution Kuala Lumpur. Pengalaman awal di sekolah dijalankan pada 9 Januari 2020 hingga 22 Januari 2020. Terlebih dahulu, nama saya ialah Nadia Ashikin binti Halik, bernombor matrik 195939, pelajar semester 4 daripada Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu. Bagi pensyarah penilai pula ialah Dr. Mazni Muhammad Mokhtar. Sejarah latar belakang sekolah ialah sekolah ini merupakan sekolah yang tertua di Kuala Lumpur. Pencetus idea bagi membina Victoria Institution ialah Loke Yew, Tan Bu Sami Pillai dan Yap Kuan Seng. Sekolah ini mempunyai pelajar lelaki dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, manakala tingkatan 6 terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan. Seterusnya, misi dan visi sekolah. Visi sekolah, pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Misi sekolah pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Berikut merupakan lokasi Victoria Institution. Bangunan asal sekolah ini sebenarnya terletak di Jalan Tun H.S. Lee. Namun, kawasan ini sering dilanda banjir. Oleh itu, Victoria Institution dipindahkan ke Jalan Hang Tuah. Berikut merupakan video persekitaran sekolah. Video ini diambil daripada YouTube yang dicipta dan dirakam oleh Kamal Ibrahim. Seterusnya, antara infrastruktur dan prasarana sekolah ialah gelanggang belakang, kantin, kolam renang, pusat sumber dan kuadrangle. Selain itu, sekolah ini juga mempunyai kedai buku, surau, makmal sains, bilik guru dan pavilion. Berikut merupakan gambar persekitaran bilik darjah. Refleksi terhadap persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Bagi kekuatan PDPC, terdapat ramai murid mengangkat tangan untuk menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. Hal ini menggalakkan interaksi antara guru dan murid melalui soal jawab spontan. Namun terdapat kelemahan PDPC iaitu guru menggunakan kaedah pengajaran berpusatkan guru dan kurang menerapkan kaedah pembelajaran abad ke-21 dalam bilik darjah. Terusnya ialah kemudahan ABM atau BBM yang digunakan sepanjang kelas iaitu novel tingkatan 2 Meniti Impian. Amalan pedagogi pula ialah amalan pembelajaran berpusatkan guru. Di sini saya sertakan satu rancangan pengajaran harian yang digunakan oleh guru pembimbing bagi mengajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 2. Selain itu, guru menanyakan soalan berbentuk kebat agar murid lebih berfikiran kreatif dan kritis. Sebagai contoh dalam pengajaran novel Meniti Impian, murid terdedah dengan soalan kebat spontan yang diutarakan oleh guru. Kebanyakan soalan tersebut berkaitan dengan novel yang boleh dikaitkan dengan kehidupan murid-murid. Seterusnya, kita beralih pula kepada refleksi terhadap co-curriculum. Pada 20 Januari 2020, sekolah mengadakan aktiviti co-curriculum bagi unit beruniform dan kelab serta persatuan. Saya memilih untuk membuat pemerhatian bagi unit beruniform, pancaragam Kor Cadet VI dan kelab berbayu. Proses pengendalian bagi aktiviti co-curriculum pancaragam Kor Cadet VI dimulakan dengan meminta murid untuk berkumpul di koridor. Guru juga meminta murid untuk mengeluarkan alat-alat muzik daripada stor.
Selepas guru berjumpa dengan AJK Pancaragam Core Cadet VI, mereka akan membenarkan AJK tertinggi Pancaragam untuk mengendali aktiviti. Menurut pemerhatian, kekuatannya ialah murid mampu memimpin dan meneruskan aktiviti core curriculum dengan pemantauan guru. Guru juga boleh menerokai bakat terpendam yang ada pada murid. Kelemahan bagi aktiviti core curriculum tersebut ialah guru kurang melibatkan diri sewaktu sesi pemilihan ahli baharu. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama ialah perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin. Di sini terdapat kekuatan dan kelemahan bagi budaya tersebut. Kekuatannya ialah perhimpunan ini merupakan medium para guru, pentadbir dan pengetua membentuk tingkah laku dan personaliti pelajar. Guru juga boleh menyampaikan info-info penting kepada pelajar. Kelemahannya ialah ucapan yang disampaikan oleh guru atau pengetua memakan masa yang agak lama. Budaya Lines pula mengekalkan penampilan kemas para pelajar. Kelemahannya pula ialah budaya ini telah memendekkan waktu rehat pelajar. Sesetengah daripada mereka tidak sempat untuk menjamu selera. Beralih kepada kepentingan budaya dan pelaksanaannya. Perhimpunan rasmi dilaksanakan pada setiap hari Isnin pada pukul 7.30 pagi hingga 8.10 pagi. Manakala, Lines pula dijalankan sebelum bermula sesi PDP dan sebelum tamatnya waktu rehat. Kepentingan budaya-budaya ini ialah pelajar dididik supaya menghormati majlis dengan penuh tertib untuk berada di barisan kelas masing-masing. Selain itu, budaya ini juga membina reputasi Victoria Institution sebagai sekolah berdisiplin dan berpakaian kemas. Budaya yang seterusnya ialah budaya kerja berpasukan. Menurut pemerhatian, budaya ini sering dilihat apabila guru-guru mempunyai waktu senggang di bilik guru. Contohnya, waktu rehat. Kekuatannya ialah guru bersama-sama berganding bahu dalam melontarkan idea dan pendapat tentang sesuatu. Seterusnya ialah budaya kerja mementingkan masa. Menurut pemerhatian saya, budaya kerja mementingkan masa di Victoria Institution tidak mendatangkan keburukan atau kelemahan. Kelebihan budaya ini ialah guru bekerja tanpa melengahkan masa. Guru-guru akan membawa ABM atau BBM dan terus menuju ke kelas selepas selesai sesi perhimpunan. Sikap ini menunjukkan guru-guru amat mementingkan masa atau menepati masa dan mematuhi peraturan sekolah. Antara cadangan penambahbaikan ialah pihak sekolah perlu menerapkan pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran tersebut membantu murid untuk lebih berfikiran kritis dan kreatif. Cadangan yang seterusnya ialah perhimpunan rasmi perlu diselesaikan mengikut masa yang telah ditetapkan. Akhir sekali, budaya Lines juga perlu diteliti semula bagi memberi ruang kepada murid untuk menjamu selera. Cadangan saya ialah pihak sekolah boleh membuat sesi lain selepas waktu rehat. Secara keseluruhannya, saya dapat menyatakan bahawa pelaksanaan kursus ini merupakan suatu kursus yang boleh memberi pendedahan awal kepada bakal pendidik suatu hari nanti. Hal ini demikian kerana saya telah didedahkan untuk merasai sendiri proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah. Saya amat bersyukur kerana berpeluang untuk menjalankan kursus ini. Melalui pengalaman ini, saya mula mengerti tanggungjawab menjadi seorang pendidik bukanlah sesuatu yang mudah. Dengan ini, saya akhiri pembentangan dengan ucapan terima kasih.